Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi sekali dalam kelas kita sebelum memulakan cuti. Lepas tu sambung tahun depan pula. Tahun depan ikut kalender orang kapiak lah. Jadi kita akan habiskan hari ini insya-Allah perbincangan kita tentang syubhat-syubhat atheism ni. Cuma slide tak keluar, tapi tak apalah, ana bentang je lah. Jadi kita dah sebut syubhat atheism ni, hari tu dia ada syubhat falsafiah, the problem of evil, berkaitan dengan tabiat dalil. Ada syubhat yang ilmiah yang bersifat sains, ada syubhat nafsiyah, psikologi. Psikologi ni dia panggil the faith of fatherless, akidah orang yang tak ada bapa. Atheism is described as faith of fatherless, kepercayaan orang yang tak ada ayah. Sebab apa? Kalau kita tengok semua empat imam mereka tu, Richard Dawkins, Daniel Dennett, especially Sam Harris dengan yang last tu, selalu suka lupa nama dia. Sebab dia dah mati. Kan? Dia dah mampu dah ni, tak apa nak ingat dah. Mereka ni semua kalau ikut tengok sejarah hidup mereka penuh dengan masalah zaman kecil. Contoh Richard Dawkins. Richard Dawkins dia mangsa pedofilia, kan? Ada di kalangan mereka tu pula yang ada di kalangan tokoh-tokoh atheism moden yang masa hidup dia macam Bernard Russell, ya. Mereka ni tak ada didikan daripada ayah. Dan mereka ada kehidupan yang kita kata apa, menyedihkanlah masa kecil. Dan disebabkan itu, kajian di barat lah, orang barat lah dia buat kajian. Sebab orang barat masa mereka nak nafikan Tuhan yang lawaknya tu, masa mereka nak nafikan Tuhan, mereka kata sebenarnya manusia ni mereka Tuhan. Sebab apa? Sebab manusia ni memerlukan bapa penjaga. Dia guna balik kaedah Kristian lah, sebab Kristian panggil Tuhan bapa, kan. Jadi bila mereka tengok pak mereka tu jaga mereka apa semua, mereka rasa mesti ada satu lagi bapa lain yang lebih sempurna, yang lebih hebat. Sebab tu dia buat. Jadi mereka kata sebab itulah manusia ni merekayasa Tuhan dalam minda dia. Tapi ahli psikologi yang percaya kepada Tuhan buat kajian yang lain pula. Dia kata sebenarnya orang atheism ni yang masalah. Mereka yang tak ada bapa. Lepas tu mereka sakit hati kat pak mereka yang mungkin abaikan mereka atau sebagainya. Akhirnya mereka salahkan Tuhan. Mereka salahkan Tuhan. Sebenarnya apa yang disebut tu dia ada betul, ada salah. Dari satu sudut betul, kita dalam beriman dengan Tuhan kita ada al-qiyasul aula, kita ada analogi yang lebih tinggi. Jadi sebab itulah sebagian ulama kata sebenarnya memanglah dalam bahasa yang Allah Ta'ala guna kepada Bani Israel, Tuhan itu ialah Ab, itu ialah Tuhan. Kerana Tuhan macam kalimah Rabb. Rabb ialah penjaga. Penjaga. Makna Rabb ialah penjaga, yang menjaga, macam bapa lah jaga, kan. Tapi bukan bermakna Tuhan itu ada anak ataupun kita menisbahkan diri kita anak Tuhan. Tak betul lah. Tak betul lah, kan. Tapi kita ni adalah abdun, hamba, marbub, yang dijaga, yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Dan keperluan kita kepada penjaga menjadi bukti kewujudan Tuhan. Semua benda perlu kepada Rabb, perlu kepada penjaga, kan. Kalau mana kata kita belah pokok pun kena ada jaga. Kalau orang tak jaga, pokok mati, kan. Kita belah binatang tak jaga, mati. Takkanlah alam yang sebegini besar, sebegini utuh,
teratur sistemnya, tidak ada penjaga. Tidak ada Rabbus samawati wal ard. Itu mustahil. Kan mestilah ada penjaga. Kalau alam ni tak ada penjaga atau berbilang penjaga pun tak boleh. Tuhan kata law kana fihi ma'alihatun illa Allah la fasadata. Ada banyak jaga pun tak boleh. Kan kau ni kata aku rasa nak turun hujan dekat Taman Tun ni. Hak Tuhan satu lagi kata tak aku nak bagi panas. Hak seorang lain kata dah aku nak bagi salji. Jenuh kita. Kan? Lepas tu kalaulah kata semua Tuhan hak manusia dalam alam ni semua memang Tuhan sungguh. Kan? Bayangkan penganut agama-agama tertentu, agama penyembah berhala. Ada setengah agama tu berhala dia saja 3 juta lebih. Kalau 3 juta lebih berhala tu semua Tuhan sungguh kan? Kan? Oi, boleh tenggelam tu. Kan? Semua Tuhan tu memperkenankan permintaan penyembah dia masing-masing. Mana nak mungkin? Kan? Tak logik. Tapi alam ni kita tengok dia menunjukkan kepada satu penjaga sahaja. Kan? Tapi memang ada orang ada masalah psikologi, masalah jiwa. Bukan kata dia gila, dia tak gila. Tapi ni marad nafsi yang dalam Islam kita bincangkan penyakit jiwa. Dia ada kaitan dengan problem of evils jugalah masalah ni sebenarnya. Problem of evil ni dia philosophical dan juga dia adalah psychological. Kan? Dia jadi masalah dalam hidup dia. Dia tak ada ayah, tak ada mak, tak jaga dia, ataupun dia kena dera ke, dia kena apa ke. Lepas tu dia salahkan Tuhan. Awak Tuhan buat lagu ni kat aku. Kan? Dia rasa macam tu. Antara contoh syubhah yang di antara contoh syubhah yang famous yang datang dalam masalah psychological ni, dia adalah ada orang tu jadi atheist lah, dia tak percaya Tuhan. Punca dia simple je. Dia kata kan, pasal apa Tuhan tak tanya dulu dia masa Tuhan nak cipta dia. Kan, dia kata pasal apa aku kena jadi? Aku tak minta pun. Dia kata Tuhan yang buat tu, Tuhan tak bagi aku kesenangan hidup, Tuhan bagi aku susah, Tuhan bagi aku cacat, Tuhan bagi aku gini. Kan? Ada syubhat tu memang farasi daripada awal lah. Kan? Jadi bila disemak latar belakang dia, rupanya dia ni sebenarnya ada masalah dengan pak dia. Kan? Pak dia suka hantar dia. Pak dia masa kecil tak suka, paksa dia buat something yang dia tak suka. Dan sampai ke tahap pak dia hantar dia pergi boarding school. Tinggal dia, maksudnya tak ambil tahu, tinggal dia kat sekolah. Dia rasa macam family dia buang dia. And then benda tu lama-lama bertukar jadi syubhat sampai ke tahap dia ingkar Tuhan. Kan? Ingkar Tuhan. Padahal masalah tu masalah dia dengan keluarga, tapi dia tak boleh nak cope dengan musibah yang dia timpa diri dia. Kan? Dan dia tak faham konsep kewujudan. Wujud ni nikmat. Dan apa logiknya Tuhan nak tanya? Kita tak ada tanya lagu mana. Dan kita ni hamba. Dia masalah dia tak rasa diri dia hamba. Bila dia dah hidup dalam paradigma liberalism, kan, semua benda kena dapat persetujuan. Kan, tidak ada tuan, kita adalah tuan diri kita. Masalah. Kan, dalam liberalisme macam kita dah belajar, tuan kita adalah kita sendiri. Tak ada siapa boleh jadi tuan atas kita. Dan tidak ada kuasa luar yang boleh mengawal kita, kata kita kena buat itu atau tak boleh buat ini. Itu adalah salah. Kan? Kerana kita makhluk ada tuan. As long as dia yang cipta kita, kita milik dia. Kan? Itu di antara hikmah kenapa Allah Ta'ala tidak haramkan sistem perhambaan dalam Islam. Kan? Perhambaan dia tak dilarang,
tapi tidak digalakkan. Dia tak digalakkan tapi tak dilarang, supaya manusia tahu apa itu konsep hamba dan tuan. Kan? Konsep hamba dengan tuan. Walaupun zaman sekarang banyak lagi sistem perhambaan masih ada, kan? Cuma yang tidak diiktiraf oleh Islam lah. Macam perhambaan gaji masalahnya, kan? Kalau dah kontrak kerja pukul 8 sampai 5, tapi hari Ahad pun telefon lagi so masuk pejabat, itu tak hamba ke tu? Hamba tu, kan? Dia tak ada kata saya banyak gaji. Yalah, memanglah tuan hamba memang kena bagi nafkah dekat hamba dia. Kan? Itu perhambaan lah tu, tapi yang tak diiktiraf Islam lah. Itu hamba sistem barat. Maksud orang barat dia kejam pada hamba dia, macam sistem feudal, kan? Tuan tanah macam tu lah, kan? Orang tu buat kerja, buat ladang apa semua tak dipersoalkan. Apa yang bos cakap jangan soal, jangan tanya, buat je, kan? Masih ada yang kata hamba tak ada. Cuma tak guna kalimah saja, tapi sistem itu wujud, kan? Bentuk lain. Bentuk lain, tapi nama lain, tapi hakikatnya ada. Bukan sekadar hamba seks saja, yang selalu orang sebut hamba seksual lah, kan? Dan di barat sekarang memang ada orang yang dia nak jadi hamba, jadi apa, kan? Orang gaji masalahnya. Masih lagi dalam pemikiran barat dianggap macam hamba, kan? Orang gaji tu, kan? Seorang gaji tak ada job scope yang jelas. Kan? Dia ambil, dia bayar duduk rumah dia suruh buat segala benda, tak kira apa, kan? Kalau gaji mestilah ada job scope, apa yang dia buat, apa yang dia tak buat. Kan? Ni tak ada border yang jelas, akad yang jelas, kan? Hamba lah tu, kan? Tapi hamba yang dalam Islam tak sah macam tu. Islam satu-satunya cara manusia yang merdeka nak jadi hamba, yang pertama orang tu kena kafir, dia bukan orang Islam. Lepas tu dia kena tawan dalam perang, kan? Lepas dah kena tawan dalam perang jadi hamba, lepas tu barulah boleh jual beli dan sebagainya. Tapi sebelum tu, kerana dia berhutang, kerana dia sekian-sekian, tak boleh, kan? Tak boleh, tak ada dalam Islam hamba hutang, kan? Sebab kau ni berhutang dengan dia, maka jadi hamba dia. Tu tak ada dalam Islam, kan? Jadi ini kita kata itu apa nama, nak bagi tahu contoh balik pada cerita sebenar tadi ni. Dan itu nanti kita akan bincang syubhat-syubhat tentang Islam, tentang isu perhambaan, isu jihad, isu apa tu, nanti ada fasal ya, insya-Allah taala. Tapi poin yang kita nak kata, supaya kita tahu bahawa alam ni ada tuan dia, dan kita ada tuan, ada master, ada lord. Bukan macam pahaman orang putih sekarang, orang barat, manusia tu adalah the lord of the universe, kan? Ada filem pula buat, kan? Itu nak pengaruhi budak-budak punya pemikiran tak bagus lah. Jadi ini adalah syubhat. Kemudian kita nak pergi kepada jawapan ringkas. Kita tak masuk kepada jawapan yang detail, tapi kita pergi kepada, sebab ni preliminary saja, okey? Dia adalah pengenalan. Syubhat yang pertama yang kita sebut ialah problem of evils. Problem of evil ni syubhat yang paling awal dan dianggap sebagai the rock of the atheism, batu asas kepada atheism. Sejak daripada Epicurus timbulkan syubhat ni pada zaman Greek Yunani kuno sampai sekarang. Dan macam kita sebut, dia adalah perkara yang bukan benda yang, walaupun kita sebut dia philosophical, tapi dia lebih kepada dia philosophical dan psychological. Semua orang boleh datang rasa ini. Bila kena dekat dia musibah, kena dekat dia malapetaka, dia, syaitan akan datang bisikkan benda ni. Awak Tuhan buat kat hang lagu ni lah. Hang kan rajin sembahyang, puasa tak tinggal, sedekah kat masjid setiap hari RM20, RM1, kan? Pasal apa Tuhan bagi hang bisnes tak laku, kan?
Jadi syaitan datang bisik kat manusia, kan? Jadi syubhat ni akan singgah, dan lama kelamaan dia jadi makin besar. Tu Nabi sebut, la yazalun nas yas'alun. Nabi bagi tahu dalam hadis Abi Hurairah dalam Sahih Bukhari Muslim, manusia ni akan sentiasa bertanya-tanya, duk bersoal macam-macam. So, manusia dia adalah hayawanun mutafalsif, hayawan yang berfalsafah, yang berfikir. Dan bila dia berfikir, dia bertanya. Dan sebab itu manusia kena dapat jawapan. Kalau tak ada jawapan yang betul, dia akan bagi jawapan yang salah. Kan? Lepas tu kita kata hidup kita di alam ni ibarat kita duduk dalam dewan peperiksaan yang besar. Kita didatangkan soalan bertubi-tubi yang kita kena jawab. Kan? Jadi Nabi kata la yazalun nas yas'alun hatta yuqalu hadha, sampai manusia akan tanya satu soalan ni, Allahu khalaqal khalq faman khalaqa Allah. Allah ciptakan makhluk, siapa cipta Allah? Dan syubhat itu memang dah famous sekarang, kan? Tapi ini falasi lah, kita tak panggil dia syubhat, dia falasi, kan? So, soalan tak betul. Kita tak tanya benda yang sedia wujud, yang memang duk ada, siapa yang buat? Itu soalan bagi benda yang baru, dulu tak ada, sekarang ada. Tuhan dia tak pernah tak ada, kan? Kita tak kata semua benda ada pembuat, kita kata setiap kejadian yang baru jadi ada pembuatnya, kan? Jadi dia kata kalau Tuhan itu Maha berkuasa, Maha rahmat. Dia kata syubhat dia, kalau Tuhan tu Maha berkuasa, Tuhan boleh buat apa saja. Tuhan pula Maha rahmat, belas kasihan, merciful. Jadi kalau sepatutnya dia Maha berkuasa, Maha pengasih, tidak ada kejahatan dalam alam. Pasal apa? Pasal kalau ada kejahatan, mesti Tuhan akan halang atau Tuhan tidak jadikan. Dia boleh buat kejadian alam ni tanpa berlakunya benda buruk, dia kata. Tapi dia kata tengok, sekarang dalam alam ni penuh dengan keburukan, kejahatan. Ini masalah, mereka melihat kepada kejahatan dan keburukan, padahal alam ni mali'un bil khair, penuh dengan kebaikan. Keburukan tu sikit saja, kan? Bahkan tidak ada yang buruk dalam alam ni, semuanya baik. Itu kita akan terangkan lagi jawapan dia. Jadi dia berkata kalau macam tu Tuhan tak ada. Pertama kita kata syubhat ni falasi, kan? Pasal kalau kita jumpa satu budak, anak jalanan terbiar, ataupun budak kena dera, adakah kita kata budak dia tak ada bapa? Tak. Dia mesti ada bapa, tapi mungkin bapa dia tak jaga dia, bapa dia dera dia, bapa dia seorang yang jahat, seorang yang ganas, kan? Mungkin. Jadi sebenarnya syubhat ni dibawa kesimpulan dia tak kena dengan muqaddimah. Natijah dia tak sama dengan muqaddimah. So dia falsi lah, kan? Sepatutnya natijahnya adalah Tuhan. Kalau kita kata betul pun muqaddimah tu, natijah dia adalah Tuhan tu mungkin tidak rahmat, contoh dia kata. Bukan Tuhan tak ada Tuhan, cerita lain. Syubhat ni bawa kepada sifat Tuhan, rahmat dan qudrah, bukannya pada wujud. Sepatutnya tapi dia pergi kepada sifat wujud. Tuhan tak wujud, salah lah. So dia sendiri sudah overlap, dia sudah lompat jauh, kan? Sebab sepatutnya yang kita kena discuss berdasarkan syubhat ni adalah apakah konsep sifat rahmat dan qudrah Tuhan, bukannya mengingkari wujud Tuhan. You sekarang ada masalah dalam memahami apa makna rahmat, apa makna qudrah, bukannya masalah wujud, kan? Kerana bukti bagi kewujudan Tuhan bukannya semata-mata pada baik atau buruk, tapi kejadian buruk tu sendiri memerlukan pencipta. Siapa kata kejadian buruk tak perlukan pencipta? Awak tiba-tiba ribut topang boleh macam tu sendiri je,
Ada. Kalau dalam Islam ditegaskan baik buruk datang daripada Tuhan. Okey. Tapi orang barat dia ada paradigma qadariyah itu. Tuhan hanya buat benda baik. Benda buruk main bukan daripada Tuhan. Dan ini sebenarnya syubhat qadariyah ni datang daripada Plato lah. Plato sebut dalam Republic. Dalam The Republic. Kan? Jadi dia kata Zeus hanya cipta benda yang baik, bukan benda yang buruk. Kan? Jadi itu konsep yang salah. Konsep qada dan qadar dia salah. Tuhan bukan sahaja kejadian baik, kejadian buruk juga ditakdirkan Tuhan. Tetapi apakah konsep kejadian buruk itu? So di sini kita kena faham apa maksud evils yang berlaku dalam alam ni. Benda yang keburukan yang kita nampak buruk. Satu ulama kata tidak ada wasyarru dalam doa iftitah Nabi kan, wasyarru laisa ilaik wal khairu kulluhu biyadaik. Keburukan tidak nisbah kepada kamu wahai Tuhan, dan kebaikan semuanya di tangan kamu. Hakikatnya dalam alam ni tak ada benda buruk, yang ada hanya baik. Tidak ada benda buruk, dia hanya ada benda baik. Kerana qadar Tuhan semuanya baik. Buruk itu hanya ada pada maqdur dan maqdi. Benda itu nisbah kepada kita buruk, betul? Tapi nisbah kepada alam tak buruk. Contoh, gunung berapi meletup. Yalah kita kata buruklah. Habis orang kampung kena pindah rumah, terbakar apa semua. Okey, nisbah pada orang kampung buruklah. Tapi untuk alam, letupan gunung berapi adalah baik. Itu adalah proses yang memastikan alam ni sustain. Kan? Itu proses. Kan? Perumpamaan kita nak faham. Jamban pada nisbah diri dia sendiri memang ada tempat kotor. Tapi bayangkan kalau tak ada jamban tu, rumah cantik macam mana pun tak ada jamban, jahanam. Kan? Longkang, kalau tak ada rumah longkang, kan? Longkang memang orang kata longkang ni tempat kotor. Tapi kalau tak ada longkang, so longkang nisbah kepada rumah secara keseluruhan adalah baik. Jamban nisbah kepada rumah keseluruhan, kepada bangunan adalah benda baik. So kena tengok benda as a whole, keseluruhan. Tak boleh tengok hanya serpihan. Kalau kita kata puzzle, you kena tengok the whole picture. Puzzle itu ketika mana dia berselerak-selerak, mana kita kata apa ni, gambar potong-potong tak cantik pun. Tapi kalau you susun elok-elok, masuk betul-betul, dia akan dapat gambar yang cantik. Kan? Itu yang pertama, cara dia melihat bersifat apa nama orang panggil apa? Partialism. Bahagian. Kan? Dan ini memang apa syubhat majoritinya datang kerana sikap macam ini. Bila dia nak kata Islam tak bagus, dia hanya melihat dekat satu isu. Kan? Oh, isu ni Islam buat macam ni. Dia tak melihat hukum itu secara menyeluruh. Dan sama juga, pasal apa tiba-tiba orang kata Islam ni agama kolot ke, agama kejam ke? Sebab dia melihat kepada amalan umat Islam yang kadang-kadang amalan itu bersifat partial, sebahagian. Kan? Tak menyeluruh. Sedangkan Islam datang sebagai package. Dan bila package, you ambil satu saja, memang nampak tak cantik lah, tak ngam. Kan? Jadi ini benda yang kita kena faham. So kita kata apa saja keburukan dalam alam ni, okey, tengok keburukan.
So kita tahu bahawa keburukan-keburukan yang kita nampak buruk, bila kita kaji dengan mendalam, rupanya benda tu baik, ada hikmah. Di sebaliknya ada kebaikan. Jadi you tak boleh lompat, you cannot jump to conclusion bahawa apa yang you tak tahu kebaikan di sebalik keburukan tu, dia tak ada kebaikan. Tak boleh. Adamud dalil la yadullu ala adamil madlul. Tak ada dalil bukan tak ada madlul. Kan? Kaedah kita ialah kaedah yang logik pada akal yang waras. Kan? Kalau you nak isbat, nak kata sesuatu ada, kena bagi dalil. You nak nafi sesuatu pun kena bagi dalil. Dia tak boleh nafi tak ada dalil. Kan? Mesti kena sama-sama ada dalil. Kan? Keluar. Terus. Okey. Jadi kalau kata dia kata, tapi ada kejadian-kejadian yang kami tak tahu kebaikan dia pun. Ni hutan terbakar, mati habis burung-burung kecil, anak-anak rusak. You tak tahu. Tak tahu bukan makna tak ada. Kan? Tak tahu satu bab, tak ada satu bab. Tak kena beza. Kan? Banyak orang dia tak faham ni. Dan benda yang bersifat empirical, tapi kat anak tak ada. Tapi tak gelak kata. Dah. Ya. Tapi dekat sini tak ada. Dekat laptop tak gelak pula. Tak, dekat laptop ni tak gelak. Sebelah ni pun sama Ustaz. Sama je. Ada keluar tak Ustaz? Dia hilang kat sana. Dia keluar kat situ, dia tak duplicate. Dia satu skrin. Still the same. Tak keluar kat sana. Saya nak try. Ustaz, boleh tengok setting. Use slideshow Ustaz, sama je. Oh, sebab Ana setting tadi silap. Okey. Okey. Ustaz tak print ke ni senang tak nampak. Belum print lagi. Saya nak bagi dia faham. Sebab print nak kena tukar apa nama dia punya ni kadang-kadang. Tak sempat nak bagi dia pun. Tak apa. Nanti kita bagi. Kena beli tiusak ni. That's all tiusak ni. Okey. So kita kata benda yang you tak ada, yang tak tahu, you tak tahu. Tak mana tak ada. Kan macam kaedah yang samalah yang kita guna dalam kita hujjah Asy'ariyah dengan sifat yang dipenafikan. Benda yang bersifat empirical, kalau you tak buktikan dia tak berkesan, you tak boleh kata dia tak berkesan. Kalau you tak buat kajian. Kan kadang-kadang setengah-setengah saintis, setengah doktor, dia pun tak belajar filosofi. Dan dia pun tak faham cara nak cakap. Kadang-kadang dia cakap dengan orang tak betul ni, tak ada kajian menunjukkan makanan ni atau herba ni ada kesan. Okey. You tak payah larang orang berdasarkan tak ada kajian. Tak ada kajian, you buatlah kajian dulu. Nah, bila you cakap tak ada kajian, orang tak boleh terima. Logik akal tak masuk tu. Macam mana doktor ni kata tak berkesan sebab tak ada kajian? Dia tak tahu, bukannya benda tu tak ada kesan. So kadang-kadang cara dia bercakap tu menyebabkan orang jadi tak percaya. Pasal memang logik, memang kita tak, secara logiknya kita tak boleh percaya cakapnya tu. Itu tidak menafikan, dia tak menafikan something. Tetapi pasal apa? Mungkin sebab depa dah tu kita kata ramai orang hidup dalam satu bidang yang dia sangka bidang tu tak ada kaitan dengan apa-apa ideologi. Tapi dia hanyalah serpihan puzzle dalam bidang tu. Dia bukan the whole picture. Majoriti orang Islam
yang jadi saintis, jadi doktor, jadi engineer, jadi apa, dia bukan lead dalam bidang tu. Dia mungkin pakar, dia mungkin expert, dia mungkin dapat anugerah, tapi dia bukan orang yang mengawal sistem tu. Dia tidak membuat satu teori baru, dia tak ada penemuan yang penemuan yang kita kata menjadi revolusi kepada bidang tersebut. Kan? Sains ni orang yang memanglah kita boleh jumpa macam-macam, tapi penemuan yang menjadikan seorang itu boleh lead the paradigm ialah penemuan yang bersifat revolution. Macam Copernicus. Kan? Macam pasal dulu orang Islam, pasal apa orang Islam menguasai sains dan paradigma sains, not just science, the paradigm of the science. Ialah sebab kita menghasilkan penemuan baru yang menjadi tapak. Macam Ibnul Haytham. Kan? Kalau Ibnul Haytham ialah qadarullah lah. Mungkin orang lain juga Tuhan takdirkan, tapi penemuan dia itu yang membolehkan kita mewujudkan macam-macam alat hari ini. Kita tahu bahawa cahaya tu baik kat mata. Bukannya mata suruh pergi ke benda. Kan? Sebelum Ibnul Haytham orang anggap mata tu keluar cahaya. Kan? Mata tu yang nampak. Rupanya tak. Benda tu yang pantul naik ke mata. Kan? So dia adalah bapa kepada optik. Kan? Bayangkan kalau banyaklah penemuan-penemuan Ibn Sina apa semua ni, kan, ada pun jumpa macam Ar-Razi At-Tabib, kan. Ar-Razi At-Tabib kaji untuk macam mana nak buat vaksin misalnya, kan, macam mana nak kawal penyakit berjangkit. Nah, maksudnya dalam Islam kita ada suruhan mencegah penyakit. Dia kaji. Walaupun akhirnya terbentuk vaksin, terbentuknya apa yang kita panggil tu, isolation kan, quarantine. Sampai sekarang quarantine masih lagi dalam tempoh yang Ibn Sina sebut tu, tak lari jauh lah. Kan? Jadi penemuan yang bersifat macam itu. Tapi orang Islam zaman sekarang kalau jadi saintis pun dia bukan saintis, dia just belajar sains. Kita ada orang Islam yang belajar sains, yang jadi pandai dalam sains, tapi kita tidak ada orang Islam yang membuat penemuan baru dalam sains, yang penemuan itu melayakkan dia untuk lead the paradigm. So paradigma itu masih kekal dipegang oleh orang kafir yang ateis ni. Bukan juga kafir Kristian ke, kafir Yahudi ke. Kalau orang Kristian pegang sains, mungkin masih lagi reasonable, dia akan ada percaya pada Tuhan dan sebagainya. Tapi ni yang tak percaya Tuhan, kan? Kalau kita sebut tokoh-tokoh saintis yang buat, Stephen Hawking ni musuh Tuhan yang ketat. Tuhan bagi dia lumpuh, duduk atas kursi roda sampai dia mampu, kan? Tapi sampai mampu lawan Tuhan, kan? Tapi Tuhan hina dia, cukup hina, duduk terkelepek atas kursi kita. Nah, ini satu bukti kehebatan Tuhan Azza wa Jalla. Macam mana dia boleh cipta musuh dia macam ni. Nah, kita mungkin tak dapat tengok syaitan, iblis, kan, macam mana Tuhan jadikan rupa dia begitu bodoh dan sebagainya. Tapi lawan Tuhan. Tapi kita boleh tengok Stephen Hawking, kan? Begitu hodoh, begitu jelek, jijik mukanya, badannya, kan? Tuhan hina dia macam itu, tapi dia lawan Tuhan sampai ke mati. Tuhan nak tunjuk betapa musuh dia tak boleh buat apa, kan? Hebat macam mana otak dia, akhirnya Tuhan yang kawan dia. Dia mati pun ikut ketentuan Tuhan, dia hidup pun dengan ketentuan Tuhan, kan? Dan dia tak boleh lawan Tuhan melainkan pada kadar yang Tuhan izinkan dia untuk lawan. Allahu Akbar. Hebat Allah Ta'ala, kan? Bukti keagungan Tuhan, kan? Jadi balik kepada cerita kita ni. So dia tak boleh nafi benda yang dia tak tahu. As long as kita kata, macam mana dalam sains, you kan dalam sains, adakah you tahu semua benda, you tengok semua benda? Tak kan? You tengok 1-2 saja sampel. Kemudian based on that sampel, kajian, you buat analogi, qiyas.
yang menghasilkan kanun kulli, menghasilkan satu universal law tentang satu masalah, kan? Bahkan kemudiannya daripada kesimpulan teori tersebut, you buat teori baru. Yang teori itu tak ada kajian empirikal langsung. And itu memang begitulah cara manusia. Kan? Macam tu lah. Macam mana kita ambil rayan? Bukannya kita kupas semua rayan. Rajinlah sangat. Kan? Macam mana kita beli rambutan? Kan? Macam mana kita beli buah manggis? Macam tu lah. Macam tu lah. Kan? Macam mana kita menentukan kawan ni masak sedap? Kita cedok buah dalam mangkuk kita kecil. Kita mungkin hanya makan tak sampai 10% daripada dia masak, daripada periuk besar. Oh, sedap lah dia masak. Macam mana you kata masakan dia sedap, sedangkan you hanya rasa tak sampai 10%? Kan? Pasal itu cara akal kita berfungsi macam itu. Kan? You ambil sampel dan you buat hukum. Kan? Dan apa yang you rasa itu buktilah. Bukan nak kena hang langgah satu periuk, satu, lepas tu baru hang nak kata ya sedap. Kedua orang lain tak payah makan. Kan? Bukan macam itu. Kan? Kita nak tahu kedai ni sedap tak sedap, kita bukan order semua menu dia sampai penuh meja. Kan? Orang apa influencer makanan kan ni pergi kedai-kedai kan, dia order makanan tertentu je. Kan? Dan benda tu menghasilkan hukum zanni, hukum zan. Kerana mungkin dia masak hak ni sedap, hak lain tak sedap. Kan? Adalah sangkaan, adalah kemungkinan. Kan? Tapi kita kata tak semua. Ada benda yang menghasilkan hukum qat'i. Kan? Pasal kalau kita kata alam ni memang kita dah tengok berapa banyak dah problem of evil dalam alam ni, terbukti dia ada kebaikan, ada manfaat. Keburukan tu dari satu segi saja. Oh, dia kata habis datang ribut taufan tsunami, mati orang. Awak kalau tak datang tsunami, orang tak mati. Mati juga. Mati itu pasti. Kan? Macam COVID kan. Contoh problem yang paling dekat dengan kita adalah COVID lah. Kan? Masa tu kan muncul balik isu ni. Kan? Alasannya orang mati. Mati banyak orang mati. Dah abang dia, oh, kalau COVID tapi orang tak mati kah? Mati juga. Kan? Mati memang kena mati. Tak ada lah kata. Dia tak payah lari bila mati. Masalah orang kapiak, pemikiran dia nak lari bila mati. Oh, tak orang mati. Nak hidup kekal abadi. Kan? Hidup kekal abadi masuk syurga lah mak dia. Kan? Tapi dia tak melihat dari sudut padahal sebelum COVID mai, sebelum COVID melanda, kan? Apa isu di barat yang dia boleh bincang sangat? Oh, manusia ni dah overpopulated. Dia kata, macam mana kita nak buat ni kalau orang makin bertambah, kan? Negara tua makin banyak. Orang Malaysia kan masuk negara tua kan. Jadi dia kata macam mana ni orang ramai sangat, tempat tak cukup. Abang ada tu lah. Macam tu dah Tuhan buat. Lah tak cukup tempat ni. Tak cukup tanah orang pula kata. Tuhan ada cara dia. Kan? Ni dia nak suruh kita jangan beranak. Kan? Dia nak kata overpopulated jangan beranak. Kan? Pemimpin-pemimpin yang zalim dia suka lah orang tak beranak ramai. Seperti Cina dia had kan. Anak tu apa? Pasal dia nak kawal rakyat dia. Kalau ramai sangat macam mana nak kawal? Revolt lah. Kan? So dia pastikan rakyat dia dalam jumlah yang dia boleh gerak, dia boleh kawal. Kita boleh sekat. Tapi lama-lama ekonomi dia slow, tak ada orang punya. Akhirnya dia terpaksa. Kan? Tak boleh pasal alam, pemimpin zalim, tagut, dia fikir nak kawal manusia. Dia fikir jadi Tuhan, tak boleh. Macam Firaun. Kan? Apa yang Cina buat dulu tu sama macam Firaun buat lah, bunuh anak Bani Israel.
Sebab Firaun bunuh Bani Israel sebab takut memberontak. Dia kata dia takut dia tak boleh kawal Bani Israel, dia Bani Israel reward dekat dia. Nah, Ustaz, itu rancangan Bill Gates nak bunuh berapa puluh juta di Afrika. ya dia bagi dia kata kalau manusia di Afrika ini hidup dalam keadaan sihat, sejahtera, dia pun tak gaduh nak beranak. Dia kata punca orang Afrika ni beranak ramai masa anak dia pun cepat mati. Kan? Yalah, manusia bila rasa terancam, dia akan produce lebih banyak. Kan? Tapi hakikatnya sekarang dia pergaduh pula macam Malaysia. Kan? Sekarang kita dah kurang rakyat. Kan? Tengok Perdana Menteri pun kena recycle. Tak ada orang. Kan tak ada siapa lah. Kan? Sampai dah tua duk tongkat langit pun jadi Perdana Menteri. Kan? Ada masalah. Tak ada orang. Kan? Jadi itu dan lepas tu jadi nak berjatuh kerajaan. Sebab bila dah lama sangat tunggu kan, tak sabar. Kata bila lah dia ni, aku pula jadi menteri kan. Tahan lah. Kan? Jadi wakil rakyat berpuluh-puluh tahun. Kan? Mana tapi dah dapat kuasa, siapa nak lepas? Kan? Dia hidup dah bergantung. Kan macam orang makan ubat kan. Kita kan tak ada ubat, payahlah. Kan? Dia dah bergantung dengan benda tu. Kan? Nak lepas dah. Poin dia adalah setiap benda yang kita nampak evil ada kebaikannya. Oleh kerana takkan Tuhan tak boleh buat kejadian dalam alam ni tanpa benda buruk, tanpa benda yang nampak buruk. Kita kata boleh, tapi alam tu akan jadi sistem lain, bukan sistem yang ada sekarang. Iaitu nak alam syurga. Kerana syurga tak ada buruk. Tapi kalau tak ada buruk, tak ada lawan, tak nampak baik. Sebab tu dia akhirat ada neraka. Kalau tak ada neraka tu, syurga tak ada nilai. Kan? Itu memang dah macam itu bendanya. Setiap benda ada lawan. Ada positif, ada negatif. Ada sejuk, ada panas. Ada keras, ada lembut. Kan? Seimbang. Itu yang Tuhan sebutkan kehebatan kuasanya di situ. Tidak ada tafawut. Tidak ada percanggahan. Macam kita sebutlah, kalau semua orang masuk asal sekolah, periksa tak periksa, semua dapat A+. Apa nilai A+ sekolah tu? Tak ada nilai. Perbezaan derajat inilah yang menjadikan di sana ada nampak kebaikan. Jadi soalan itu falasi maknanya. Falasi. Pasal memang benda tu macam tu. Seolah dia kata kenapa Tuhan tak cerita orang lelaki beranak. Lah, ada nama pun lelaki beranak je lah. Kan? Macam soalan falasi dia berkata, Tuhan boleh ambil anak tak? Boleh tak Tuhan beranak? Nah, masalahnya dah Tuhan memang tak beranak. Tak beranak tu masuk dalam pakej nama Tuhan. Once dia beranak, dia bukan Tuhan. Kan? Apa makna Tuhan? Di antara makna Tuhan, dia tidak mati, hidup selama-lamanya. So apa dia dah ada anak? Anak ni kita perlukan anak pasal kita nak mati. Kan? Kita perlukan pewaris. Benda yang hidup selama-lamanya, apa yang nak beranak? Kan? Tak ada waris. Tak perlukan waris. Dia yang mewarisi alam ni daripada kita. Kan? Jadi di sini banyak soalan daripada orang etis ni, dia bentuk falasi. Yang mana kalau kita, sebelum kita jawab soalannya, hati tu soalannya, betul tak soalan ni? Kena hati-hati. Soalannya banyak falasi. Bahkan boleh kata syubhat daripada semuanya dibina dari falasi. Jadi sebelum kita tercepat sangat nak jawab soalan, dengar soalan dulu. Kemungkinan jawapan dia ada pada soalan dia tu sendiri. Dengan kita membantah soalan tu, itu adalah jawapan. Bukannya dengan kita menjawab soalan. Dan sebab tu ulama salah dulu, dia pun tak layan ahli bid'ah. Pasal syubhat ahli bid'ah ni kurang sama, banyak falasi. Dan soalan falasi nak jawab macam mana? Kita tak boleh jawab. Kita tak boleh menang hujah dengan orang jahil, orang falasi. Imam Ali jawab.
Yalah, macam tu lah kan. Nak suruh jawab macam mana? Tanya kaifiat istiwa. Mana ada tanya kaifiat istiwa? Kan? Benda tu falasi lah. Soalan yang tak patut ditanya daripada awal. Kalau dah tahu laisa kamitsli syai', mana boleh main soalan kaifa ini? Kaifa ini, bagaimana ini hanya ditanya kepada benda hak ada mithil. As long as Tuhan laisa kamitsli syai', soalan bagaimana Tuhan tak mungkin datang kepada kita. Soalan tu tak sepatutnya timbul di benak jiwa yang waras. Soalan tu hanya muncul pada jiwa yang dah ada masalah. Waktu kita panggil dia syubhat, dia tak logik, di luar daripada kewarasan. Okay? Kemudian tabiat dalil. Apa maksud kita tabiat dalil? Dia pun kata Tuhan ni saya tak boleh percaya sebab tak ada dalil. Empirical proof. Dia kata kena bagi bukti. Mana bukti Tuhan wujud? Ni pun sama. Sebelum kita nak jawab syubhat ni, jangan terus kita pergi ke dia dalilnya gini. Ni dalam sains gini. No. Sebab sains kebanyakannya adalah ijtihad. Macam hukum hakam fiqh juga lah. Kan? Macam tu ijtihad, kita tak boleh paksa orang. Boleh tak? Ada orang paksa kita, you mesti mazhab Syafi'i, you mesti mazhab Maliki. Boleh paksa? Tak boleh. Pemerintah hanya boleh gunakan mazhab sebagai penyelarasan undang-undang umum saja. Dia tak boleh paksa satu individu rakyat dia, you kena ikut mazhab dia. Tak boleh. Kan? Pasal ijtihad. Dia bukan hukum Tuhan. Dia hanya apa yang kita faham daripada hukum Tuhan. Yang faham tu mungkin betul, mungkin salah. Dan kebenaran tidak terhad kepada mazhab Syafi'i saja, Maliki saja, Hanbali saja, Hanafi saja. Bahkan ada kebenaran pada mazhab Zahiri. Kan? Jadi kita kena, sebab tu dalam mahkamah syariah tak ada terikat dengan mazhab, betul tak? Dalam fatwa tak ada terikat dengan mazhab. Kan? Di Malaysia ni habis-habis kuat mazhab Syafi'i, wuduk dengan semayang je. Tu pun wuduk kat Malaysia, wuduk dekat Saudi tukarlah. Kan? Nak pi dahaga nak minum air, pergi dekat mesin. Boleh mesin tu aku jual aku beli, boleh? Dia tak boleh. Kalau mesin tu boleh kata aku jual aku beli pun tak mungkin sah lah mazhab Syafi'i. Dia mesin, dia bukan manusia. Kan? Jenuh minum air haram kita semua. Kan? Habis tu orang jadi vending machine tu makan duit haram bulan-bulan. Zaman jual barang tak sah. Kan? Nanya kawan tu kesian dia. Kan? Adalah benda-benda kalau kata, tapi kata jelah jual coklat. Zaman dah vending machine bukan jual coklat. Macam-macam handphone orang beli vending machine. Kalau nak beli rumah kena bawa duit sebenting. Jenuh lah. Kan? Orang beli kereta lah ni kan. Pergi dekat apa tu? Yang apa dia pakai tukar kereta online tu kan. Bukan kereta. Kan? Tinggal rumah orang tak beli online. Kan? Macam dekat UAE dia ada kan. Kita beli kereta online tu dia main hantar. Tu UAE lah. Tak lama lagi mungkin main Malaysia. Kan? Dia tengok sampai kereta dalam box, letak kat rumah. Dia tengok agak apa, kan Arab-Arab tak beli tu kan. Hari-hari buka scroll, jenuh lelaki dia. Tiba-tiba sampai kereta. Pengsan tu. Kan? Jadi kita tengok kepada tabiat dalil. Sebenarnya soalan dia ni, dia nak menghadkan sesuatu kepada satu metod sahaja, iaitu metod empirik, sains moden. Semua benda mesti depan mata boleh pegang. Tapi kita tanya dia, adakah sains macam itu? Adakah sains hanya bersifat benda yang kita boleh pegang, sentuh, tengok dan rasa? Bohong lah. Bohong. Kan? Sains bukan macam itu.
Semua orang tahu ni ayat. Tapi bukan semua orang tahu ni H2O. Kan? Mengetahui ini adalah air, cair ni semua orang tahu. Tetapi untuk seorang itu mengkaji, melihat apa bentuk, apa nama molekul, zarah, sampailah dia tak tahu apa bentuk dia. Kan? Cuma buat model je, teka buat model. Even virus COVID kan, virus COVID dia bukan, kalau apa tu yang biasa dia panggil apa benda tu ada teropong tu mikroskop biasa tak nampak tu. Dia kena besarkan di bawah elektron beribu kali ganda baru nampak benda halus. Jadi virus tu cakap asalnya benda gaib lah. Jadi tak heran orang zaman dulu bila kena taunnya dia kata jin. Yalah, jin dari segi makna bahasa lah. Jin benda yang tertutup daripada pandangan mata. Kan? Dan sains tak boleh menafikan perkhabaran ghaib. Contoh, bila Nabi kata guru ialah seorang malaikat dan kilat adalah tongkat dia. Adakah sains boleh menafikan ini? Sains tak menafi. Sebab syarak tak menafikan guruh itu berlaku ketika berlanggaknya awan. Bahkan dalam hadis tu mengiyakan. Kan? Sebab Nabi kata malaikat tu arak awan macam kambing. Jadi bila dia berlaga, malaikat tempik dia dengan ketuk dengan tongkat. Jadi betul lah kita nampak guruh tu jadi masa awan tu berlangak. So itu yang kita nampak. Kita nampak bila awan tu berlangak, kita dengar suara boom bunyi. Kan? So hadis tak nafikan guruh itu berlaku ketika berlaku pelanggaran jirim, istiqaqul ajram. Betul. Kan? Tapi hadis bagi tahu benda yang kita tak boleh capai dengan kita punya panca indera. Kan? Tak boleh capai. Kita hanya itu zahir pandangan mata bila awan tu berlanggak, dengar bunyi, keluar cahaya. Kan? Tapi hakikat bunyi dan cahaya itu sebenarnya apa dia? Itu hanya. Jadi sains tak boleh nafi. Kan? Dan hadis tidak menafikan juga penemuan sains itu. Kan? Cuma dia bagi tahu lebih, maklumat lebih. Kita tengok orang accident meninggal. Okey, yalah meninggal sebab kita katalah cedera dia gini. Okey, tak ada siapa nafi. Cuma ada maklumat bertambahan daripada agama bahawa di sana ada malaikat yang cabut roh. So ini sains tak boleh nafi. Dan dia tak boleh isbat juga. Sains tak boleh nafi, tak boleh isbat. Kan? Tapi kita tahu bahawa mesti ada something else. Sebab kita tengok ada orang yang accident cedera macam kawan ni juga, tapi tak mati. Hidup sihat walafiat sampai umur 70-80. Padahal dia masa umur dengan kawan dia tu accident sama-sama, cedera yang sama. Kawan dia mati, dia tak mati. Pasal apa? Kawan ni cedera tak seteruk kawan ni. Kawan hak cedera tak teruk mati, hak cedera teruk tak mati. So, ada maksudnya bukan sekadar itu, kita perlukan penjelasan yang lebih. Kan? Jadi syubhat mereka ni sebenarnya berpijak kepada pemikiran pertama saintism. Semua benda adalah sains sahaja, sains moden. Positivism, semua benda mesti ada capaian panca indera yang zahir. Reductionism, menghadkan benda tu kepada itu sahaja. So salah. Betul, kita mencapai benda wujud dengan panca indera, betul. Tetapi dia tak boleh terhenti dekat tu saja. Dia ada proses lepas tu. Lepas panca indera menerima maklumat, objek yang kita sentuh, objek yang kita pegang, objek yang kita nampak, objek yang kita hidu baunya, yang kita rasa dengan lidah, kita dengar dengan telinga. Dia tidak berhenti dekat telinga, dia tak berhenti dekat mata, tak berhenti dekat lidah. Dia ada proses dia. Benda tu pergi kepada otak, akal. Masalah mind and brain.
Ini masalah yang paling besar sekarang di barat. Apa dia minda? Kan? Kita bukan sekadar minda, kita ada soul, jiwa. Kan? Of course bukan otak seketul daging, takkan jantung ni yang rasa. Memanglah dia pun buat kajian, kata bila kau ni ada emosi perasaan sekian, maka dia mengeluarkan enzim sekian, ada pancaran elektrik sekian dalam otak dia. Tapi itu bukan yang menyebabkan, itu reaction. So apa dia perasaan, apa dia emosi, apa dia pemikiran. Dan memanglah kita kata kalau orang tu marah, ada kita nampak di wajah dia. Tapi adakah marah itu ialah itu? Balik kepada Farisi ahli kalam kan, bila dia penafikan sifat marah pada Tuhan, dia kata marah tu ialah geledak darah bergelak dalam jiwa. Kita kata itu reaksi, bukan marah. Marah ialah perasaan. Kan? Jadi kalau kita kata Tuhan marah, bukan macam kita. Kerana merah muka apa semua ni, yang ni reaksi kepada marah, bukan marah tu sendiri. Marah bukan merah muka, tapi merah muka itu adalah musabab yang terhasil disebabkan berlakunya marah. Kan? So apa dia emotion? So semua ni sains tak boleh jawab. Kan? Sekarang ni golongan yang beriman dengan scientism, yang nak semua benda hanya jawapan yang mesti bersifat scientific modern, dia tak boleh jawab. Sains tak boleh bagi kita nilai moral, nilai etika. Tak menjawab apa dia emosi, tak menjawab apa dia minda, tak menjawab apa dia free will. Kan? Sekarang Richard Dawkins kata kita tak ada free will pasal dikontrol oleh saraf. Ya, betul. Bukan saraf itu yang bertindak maka kita buat. Jadi apa-apa pasal apa? Pasal dah ada DNA dia. Dia ni ipok dia dulu mencuri, tadi dia mencuri, so kita tak ada salahkan dia. Oh, senang tu. Kan? Hanya kerana ada DNA tak terbukti juga kan benda tu. Tekaan, telahan. Kan? Jadi banyak benda dalam sains bersifat tak. Sebab tu salah bila orang tanya, ni ada dalil saintifik tak? Setengah orang dia suka tanya, ni ada dalil saintifik? Salah. Sepatutnya yang dia kena tanya bila sesuatu, kita tanya ada dalil yang sahih ke? Kerana dalil macam-macam. Kan? Dia tak boleh tanya kalau ustaz kata sekian-sekian hukum, ustaz ada dalil saintifik? Apa yang jawab betul kan? Ini bukan saintifik, ini benda hukum agama, dalil dia Quran, Sunnah, ijma', qiyas. Kan? Kalau you tanya apa dalil baca Fatihah dalam solat tu wajib, ustaz dia bagi dalil saintifik? Mana ada dalil saintifik? Soalan tu pun tak betul, soalan tu pun dah tak saintifik. Kan? Kontradik diri dia sendiri, falasi. You tak boleh tanya something yang tidak bersifat empirical, dalil empirical. Kan? Contoh kita kata knowledge ialah tidak terhad kepada kaedah saintifik moden. Kerana dalil setiap cabang knowledge, setiap disiplin ada dia punya metod dia sendiri. Dan ini masalah di barat sekarang, bila mereka nak saintifik dan semua benda. Psikologi kan pun nak kena saintifik. Behavior manusia, dia kaji manusia macam dia kaji ayam H2O. Mana boleh macam tu? Betul? Kan? Kewujudan kemudian kita kata, betul baru kita nak pergi. Hakikatnya kewujudan Tuhan adalah benda yang paling simple untuk kita buktikan. Dia tidak perlu lebih daripada common sense. Kewujudan Tuhan disebabkan dia yang paling mustahak, macam kita dah sebut sebelum ni, bukti dia bercambah banyak, semua benda bukti Tuhan. You kaji sains. Sains sebenarnya mengiyakan kewujudan Tuhan.
Antara kita kata alam ni, manusia dicipta oleh Tuhan dengan hampa punya saintis, dengan punya teori mengarut panspermia. Dan panspermia, apa nama makhluk asing main tabuk benih manusia. Masuk dalam buku teks dia tau. Kita gelak lah. Tapi itu dalam buku teks sekolah barat. Masuk dalam buku teks bukannya cerita-cerita dongeng apa filem. Kan? Diajak di sekolah. Kan? Boleh kita bayangkan. Kan? Yang benda yang kita rasa, kita di Malaysia ni kita rasa mengarut teori ni. Tapi anak kita pergi masuk international school, pergi belajar di UK, US, kita tak tahu, hak itulah dia belajar. Hak itulah yang dia diajar. Kan? Kita rasa teori Darwin ni mengarut lah. Ada manusia dengan beruk sepupu. Kan? Tapi anak kita ada kat UK tau, jadi doktor. Dia duduk belajar apa? Hak tu lah akidah dia, bukannya belajar akidah dia. Kan? Anak kita ada kat US tu, duduk belajar jadi saintis, jadi psikologis. Dia belajar apa? Tu lah. Orang tua hak berjanggut tu bukannya tu imam itu. Itu Pakcik Darwin tu. Itu dia punya God. Kan? Kita pun di Malaysia duduk seronok lah. Anak kita ni bagus lah, pergi mengaji UK, US. Kan? Balik jadi psikologis terkenal. Kan? Tiba-tiba dia kata kita, orang masalah tekanan jiwa ni tak ada kaitan dengan agama, tak ada kaitan dengan dia semayang, puasa, zakat, haji. Dia julak lidah kita dengar. Biar betul. Kan? Chemical imbalance. Yalah, semuanya chemical, semuanya pasal otak, semuanya pasal, tak ada langsung pasal soul. Tak ada langsung pasal terapi jiwa. Jangan suruh dia semayang, jangan suruh dia doa, tak payah. Pasal apa you stress? Pasal I sebenarnya teringin nak minum arak, tapi I rasa terbeban. Pasal apa? Semua I, ustazah, ayah I tu imam, jadi I tak mahu nak minum arak. Apa dia bagi nasihat orang ni? Go on. Silakan minum arak, jangan takut. Itu nasihat dia bagi nanti. Kan? Siapa? Bagi dia, manusia ni tertekan, kita bagilah dia buat apa dia nak. Kan? Itu aja. Manusia dengan beruk sama saja. Beruk dia bunyi, wait. Pasal apa dia nampak pisang? Anda bagilah pisang kat dia. Tak kira lah pisang tu orang punya ke, kan? Apa ke, bagi dia. Kan? Lembu tu dia nak langgar pagak, sampai berdarah dah tanduk dia. Pasal apa duk langgar pagak? Buka pagak bagi dia, redah habis kebun orang makan. Dia ingat manusia macam lembu, macam beruk. Dah, dia kata sepupu. Kan? Masalah tu. Sedangkan kita dah bincang dalil-dalil kewujudan Tuhan, dia dapati secara panca indera, ayat sam'i, ayat nazari, kita dengar ayat Quran, kita tengok alam, kejadian alam, semuanya dalil Tuhan. Kan? Dan dia pun pandai, dia pun ada macam-macam syubhat. Kan? Dia kata boleh something can exist from nothing. Dia kata boleh, dia kata ada benda yang wujud, tak ada apa, kosong tu jadi. Kita kata memanglah benda boleh wujud tanpa substance. Tuhan boleh cipta, tapi tak mungkin tanpa ada pembuat. Kita bukan cerita pasal benda tu boleh wujud tanpa substance, bahan. Walaupun hakikatnya benda tu tak terbukti secara sains. Yang dia kata nothing tu ada benda. Kan? Dia kata kita ada physical law, physical constant. So dengan physical laws ini kita boleh wujudkan alam ni, boleh jadi, dia kata. Masalahnya kita kata undang-undang tu pun baru jadi. Undang-undang alam ni, sunnatullah dalam kaun ni, kan, api membakar, apa semua, air membasahkan. Dia wujud bila? Dengan wujudnya ayat, dengan wujudnya api. Bukannya
membasahkan tu wujud sebelum wujudnya ayat. Kan? Takkan disebabkan kita ada undang-undang api boleh membakar, maka jadi api. Itu ngarut kan? Kan? Tapi itu yang dia berfikir. Kan? Dan tokoh-tokoh ni diangkat sebagai saintis hebat. Stephen Hawking, Carl Sagan. Kan? Buku-buku mereka jadi bahan bacaan utama dalam dunia sains. Kan? Kita rasa benda tu tak ada apa. Alah, dia belajar sains, tak ada kaitan dengan agama. Ya, tak ada kaitan dengan agama. Everything is value laden. Semua benda ada nilai. Even buat bangunan, betul tak? Macam kita sebut teori, apa nama Aristotle sebut tu lah kan. Setiap benda mesti ada matlamat, tujuan. Kan? Bila orang kafir buat toilet, dia tak ambil kira isu kebersihan, isu taharah, apa semua. Pasal dia ada value laden. Kan? Tidak apa makna kita pergi kaji bangunan sekian. Pasal apa? Pasal dia ada nilai. Yayasan Ta'lim ni dibina untuk pengajian Islam. Kan? Jadi takkanlah bangunan Yayasan Ta'lim sama dengan bangunan Tokong pula. Dia tak sama. Kan? Pasal apa tak sama? Bangunan dua-dua. Pasal dia ada value laden dia, ada nilai. Masjid tak sama dengan Tokong, tak sama gereja. Itu bangunan. Kan? Kereta untuk persendirian dengan kereta untuk industri tak sama bentuk dia. Tujuan tak sama. Ada value dia dibuat dalam kereta itu. Kan? Everything is value laden. Kan? Okay. Antara syubhat dia berbawa ialah dalam bentuk apa nama syubhat sains ialah causality yang kita sebut masalah quantum physics. Kan dia kata quantum physics ini telah menafikan causality, sebab kita tak perlukan sebab. Tak perlukan sebab. Kan? Pasal apa? Kita dapati quantum physics dah menafikan sababiyah. Dia dapati ada partikel yang boleh berubah daripada jadi wave dengan ni, lepas tu dia boleh berada di dua tempat yang berbeza. Kita kata itu fenomenanya yang kamu nampak. Tetapi tafsiran kepada quantum physics ada macam-macam. Tafsiran quantum physics ada macam-macam. Sedangkan kita kata sains bermula dengan causality. Tanpa causality, tanpa sebab musabab, tanpa hukum sebab akibat, mana ada orang nak kaji sains? Pasal apa orang barat suka tuduh Imam Ghazali sebagai punca kejatuhan sains? Walaupun tuduhan tu tak betul. Kan? Tak betul. Pasal mereka kata orang Islam dulu hebat masa Ibn Sina apa semua tu, mereka percaya dengan sebab musabab. Lepas tu Imam Ghazali memang kata tak ada. Semua benda itu adalah ketentuan Tuhan. Sebab musabab ni hanya khariqul lil adah. Hukum adat sahaja. Padahal bukan itu. Dan kemudian golongan Asy'ariyah belakangan pun dia pun silap faham Imam Ghazali, pun buat benda tak betul. Yang Imam Ghazali nak jawab ialah sebab dan akibat tak boleh ubah langsung. Sekarang ahli falsafah dia kata hukum alam ni tak boleh berubah. Even Tuhan tak boleh ubah. Macam karma dalam Hindu. Kan? Dalam Hindu ada karma. Karma ni Tuhan pun tak boleh ubah. Itu tak betul itu. Kan? Yang Imam Ghazali nak jawab ialah sebab akibat ni dicipta oleh Tuhan. Sebab tu Ibn Taymiyah kata Tuhan tak pernah sebut pun dia takkan ubah sebab akibat dalam kejadian alam. Yang Tuhan sebut dalam Quran, benda yang dia takkan ubah, sunnah yang dia takkan ubah ialah dia memenangkan anbiya-Nya dan mengalahkan musuh anbiya-Nya. Tuhan tak ubah. Yang ni Tuhan sebut walan tajida li sunnatillahi tabdila. Orang yang beriman pasti menang, orang kafir mesti kalah. Yang ni saja Ibn Taymiyah kata Tuhan kata takkan ubah. Tuhan tak pernah kata dia takkan ubah arah terbit matahari, tak pernah. Kan? Tuhan tak pernah kata dia takkan ubah tabiat ayat, tak pernah.
Tuhan tak pernah kata dia takkan ubah tabiat langit. Tak pernah. Bahkan dalam Quran Tuhan sebut semua benda ni boleh berubah ikut kehendak dia. Dan memang diubah pun. Kan? Nabi Musa dengan Yusha' bin Nun nak pergi cari Khadir, bawa ikan. Kan? Ikan tu masuk dalam laut. Jadi apa ayat laut tu? Jadi pejal. Kan? Jadi saraba dalam surah Kahfi kan? Saraba, apa saraba? Jadi lubang. Ikan tu masuk dalam laut jadi lubang. Sebab tu dia pun boleh pergi cari balik tempat tu. Kan? Betul apa Nabi Yusha' bin Nun kata ajaba. Ajaib. Itu Nabi Musa pasal mukjizat dia kan belah laut. Tuhan bagi satu lagi mukjizat, ikan tu masuk dalam laut, laut tu berlubang. Ayat tak tangkuk. Kan? Tuhan ubah tabiat ayat apa? Kan? Siapa kata Tuhan tak ubah? Boleh ubah. Sebab sekarang ahli falsafah dia pergunakan teori ini untuk ingkar mukjizat. Dia kata as long as benda tak diubah, tak ada mukjizat. Mana boleh ada mukjizat? Pasal apa? Hukum alam tak kenal dengan hukum alam. Kita kata mana ada hukum alam Tuhan boleh ubah, pasal dia yang cipta, dia yang buat hukum alam tu. Dan sebab itulah itu dalil mukjizat, itu dalil Nabi. Kan? Dalil kenabian. Pasal tak ada siapa boleh ubah hukum ni melainkan Tuhan. Tongkat Nabi Musa jadi ular. Tuhan ubah apa? Kan? Jadi apa yang berlaku memang ada hukum sebab akibat, memang ada. Tapi dia dikawal oleh Tuhan. Dia dikawal oleh Tuhan. Sebab akibat tu sendiri adalah dalil kewujudan Tuhan. Kemudian kita kata kuantum fizik dia tak menafikan sebab akibat. Yang dia nafikan apa? Hatmiyah, kepastian. Bahawa dalam dunia kuantum tidak ada kepastian. Kita tak boleh pastikan. Dalam fizik biasa, classical fizik, kita tahu kalau kita bergerak kereta daripada Kuala Lumpur dengan kelajuan 110 km sejam consistently, tak bergerak, tak berubah walaupun sedikit, kita akan sampai di Pulau Pinang dalam tempoh lebih kurang 4 jam. Pasal jarak dia 300 km lebih. Kan? Kita boleh sure saya akan sampai dalam sekitar pukul sekian-sekian. Pasal apa? Ini sebab akibat, tak boleh ubah dah. Kan? Tapi bila mai benda kecil-kecil ada halus yang di bawah daripada mikroskop, subpartikel yang lebih halus daripada atom. Kan? Sekarang ni benda tu kita tak boleh sure. So bila kita tengok dia punya tempat, kita tak tahu kelajuan dia. Pasal benda tu halus. Bila kita nak tengok benda tu halus, kita kena suluh cahaya yang kuat. Oh, kita boleh nampak, kita tak nampak. Kan? Dan cahaya ada mass. Kan? Bila dia kena cahaya, dia akan bergerak. Jadi kalau kita tengok pergerakannya, kita tak tahu di mana dia. Tapi kalau kita tahu tempat dia, kita tak tahu pergerakan dia. Itu saja. Bukan menafikan sebab akibat, menafikan kau tu jahil. Tu yang betul. Tapi dia tak mengaku dia bodoh. Lepas tu dia tuduh Tuhan tak ada. Apa punya bodoh? Pasal tu lah. Kan? Dia tak mengaku kejahilan dari dia, bahawa ada benda dia tak boleh faham, ada benda dia tak boleh tangkap. Dia rasa dia boleh tahu semua benda. Kan? Bubuh kucing dalam kotak, dia kata kalau kita tak buka kucing ni, kita tak tahu kucing ni hidup ke mati. Lah. Hukum akal ialah istishabul hal. Asalnya kalau kucing yang kita bubuh dalam kotak tu adalah hidup, selagi tak terbukti dia mati, dia hidup lah. Kan? Ini dia bubuh kucing dalam kotak, dia kata tengok kucing dalam kotak ni, kita tak buka, kita tak tahu dia hidup ke mati. Ini masalah ni. Kan? Jadi bagi dia penelitian mengikut akidah orang yang meneliti. Tak betul lah. Kan? Padahal ada banyak lagi bukti. Kalau kucing tu bunyi, hidup lah tu. Kan kucing tu bergerak cakap-cakap, hidup lah tu. Kalau senyap dalam kotak tu, mati ke, pingsan ke? Kan? Ini kan benda-benda yang lucu dan kelakar tapi dianggap sebagai
sains. Pasal apa? Pasal mereka yang pegang sains. Teori yang tak ada lah hebat sangat. Kan? Tapi jadi hebat pasal apa? Pasal mereka yang pegang paradigma sains. Oh, ni tak nampak gelap ni. Kena tukar slide. Kalau print ni jadi hitam dia ni. Yang ni design argument. Design argument ni syubhat pasal Darwin. Darwin kata tak ada design. Jadi Darwinism menafikan design. Tak betul. Pertama, Darwin tak betul. Kan? Kerana dalil design kuat. Bukti dia, tak payah bukti jauh lah. Memang hampa pun mengaku kan. Memang Richard Dawkins mengaku, dia kata tengok alam ni semuanya design. Darwin pun mengaku dalam kitabnya. Darwin kata alam ni kalau kita tengok zahirnya semua nampak macam dicipta, disusun, design. Kan? Dan sebab itu dia kata kita tak boleh buktikan evolution teori, macro evolution ni, melainkan kita kena cari aib. Tengok mata manusia, ada tak perfect kat sini. Tengok appendix. Dia kata appendix tak ada function, boleh potong buang. So dia kata appendix ni sebenarnya vestigial organ. Dulu kita makan rumput, masa kita jadi manusia lagi, masa kita jadi binatang makan rumput, jadi adalah fungsi masa tu. Betul kita berkembang, tinggal ekor sikit dekat usus. Kepala otak dia. Lepas tu bila potong-potong tu, orang buat kajian, pasal apa orang yang dah buang appendix imun dia rendah? Oh, rupanya appendix tu tempat buat imun badan. Kan? Tak ada fungsi kepala otak dia. Kan? Dia tak tahu betul, dia kata tak ada fungsi. Suka hati dia. Masa mula-mula dia buat genom penunjukkan DNA. Oh, dia kata kita jumpa junk DNA. Banyak DNA yang junk, yang tak ada function. Pasal masa dia buat kajian DNA, dia pergi hadkan DNA, RNA hanya untuk menukar protein. Dia tak kaji function lain. Tiba-tiba lepas tu dah kaji zaman sekarang, habis semua hak kata junk tu semua ada function belakang. Sampai junk DNA sekarang sudah dianggap sebagai mitos. Dulu dia adalah scientific facts. Bayangkan, daripada dia adalah fakta menjadi mitos. Betapa dhaifnya akal manusia. Dulu hak dia julang sebagai fakta, hari ni dia kata mitos. Kan? Tapi masa dulu, masa dia kata benda tu fakta, dia lawan Tuhan. Dia kata Tuhan tak ada cipta ni. Kalau dia kata kalau Tuhan cipta ni mana-mana jang ni, sama lah balik pada problem ini. Dia kata ni bukti manusia ni tak ada Tuhan cipta. Kalau Tuhan cipta mana mungkin ada ni. Sampai terus tu, tiba-tiba hari ni, jang DNA ni mitos. Semua DNA ada function. Oi, kepala otak hang. Kan dulu hang lawan Tuhan, hang hina Tuhan. Kan? Hang suruh kami jangan percaya dekat Tuhan. Rupanya otak hang yang tak betul. Hang yang bongok, hang yang lembab. Itu kata benda yang dia tak tahu, dia kata tak ada. Tuhan sebut tak perangai dia dalam Quran? Tuhan sebut. Kan? Tuhan beritahu orang kafir ni suka menidakkan benda yang mereka tak tahu. Itu perangai orang kafir. Perangai orang musyrikin masa mereka nafikan al-ba'th, hari kiamat. Perangai yang sama. Kan? Benda ni pun tak dapat explain, dia kata benda tu tak ada. Mana boleh macam tu? Hari ni Darwinism punya power of explanation makin turun dengan penemuan sains yang makin banyak. Dia dah tak boleh nak explain banyak fenomena. Sedangkan teori itu hanya akan kekal kalau kuasa explanation dia naik. Kan? Semakin dia tak ada explain, makin dia macam yang berlaku kepada teori bumi dengan matahari lah. Kan? Pasal bila teori itu dah tak boleh nak explain satu fenomena, dan tiba-tiba dengan menganggarkan matahari, bumi mengelilingi matahari, tiba-tiba Copernicus dapat buat satu kiraan. Walaupun benda tu bukanlah empirik, dia hanya calculation. Dan kita sampailah tak tahu apa yang betul, apa yang salah.
Betul Einstein katakan dua-dua boleh jadi betul. Maksudnya dia bukan benda fakta kita nampak memang bumi tu duduk berjalan, ni matahari ada orang nampak, tak ada siapa nampak. Dan matahari berkeliling bumi itu pun tak ada siapa nampak juga. Itu yang kita nampak zahir mata kita. Kan? Dan Allah Ta'ala pun tak habaq. Allah Ta'ala cuma bagi tahu wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Tuhan tak pernah kata matahari keliling bumi. Kan? Jadi benda tu benda zanniyat, benda sangkaan. Bukannya qat'i, bukannya benda yang qat'i, pasti. Kan? Terfalang sampai. Jadi ialah kita habis dekat tu kita punya perbincangan kita tentang atheism. Lepas cuti kita sambung perbincangan kita masuk tajuk yang baru pula, insya-Allah kita ambil ana lupa dah dalam silibus apa dia, uluhiyah ke asma wa sifat kan, tak nanti kita tengok balik. So ini kita ambil secara ringkas, mudah-mudahan apa yang kita ambil ini dapat manfaat dan semua. Nanti anda akan bagi kepada YT sebelum, mungkin kita akan bagi dalam bentuk PDF juga kan, bagi PDF lebih senang lah kan. Lepas tu kalau nak nanti print boleh sampai nak print boleh print lah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.